Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah? So hari ini kita sambung pelajaran kita pendidikan Islam. Hari ini kita sambung bahagian apa ya? Bahagian akidah. Okey, bahagian akidah. Kalau anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 84. Okey, boleh refer muka surat 84 ataupun boleh tengok saja video ustazah ni, sebab ustazah sertakan dengan buku teks sekali supaya anak-anak senang nak faham ya. Okey, jadi so ustazah akan ajar ikut buku teks, so anak-anak boleh tengok dan kita baca sama-sama ya. Okey, first sekali kita baca tajuk dia, unit 3. Okey, Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Kini tajuk kita lah, Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa dia Ar-Rahman? Apa dia Ar-Rahim? Okey, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni adalah sifat Allah. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, kalau tengok muka surat 84 ni, kita akan belajar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Muka surat 84 ni dia tunjuk kat mana ni agaknya? Suasana muka surat 84 ni suasana ni berlaku di Ustazah agak-agak dekat kebun lah. Ustazah agak-agak dekat kebun buah-buahan. Okey, ada pokok. Okey, pokok apa ni? Pokok apa ni anak-anak? Kenal tak ni buah apa ni? Buah mangga kan? Okey, buah mangga jadinya sebab tu saya tekan ni kebun buah-buahan. Okey, so dalam gambar ni dia tunjuk matahari ni boleh bercakap. Betul? Dia boleh berkata-kata. Pokok ni pun boleh bercakap. Cacing ni pun boleh berkata-kata. Okey, apa dia cakap? Okey, kita tengok apa yang matahari cakap, iaitu dalam kotak nombor 1. Okey, kita baca sama-sama. Allah ciptakan saya untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Okey, Allah ciptakan saya. Saya tu siapa? Saya tu matahari. Allah ciptakan matahari, dia kata, untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. So itu guna matahari. Okey, pokok ni pula cakap. Okey, cuba tengok kotak nombor 2. Pokok ni pula cakap apa? Dia cakap, saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Okey, saya ulang. Saya tu siapa? Saya tu pokok. Dia kata boleh menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Buah apa yang dihasilkan tadi? Buah mangga. So manusia boleh makan, binatang pun boleh makan. Binatang apa yang boleh makan buah mangga ni? Banyak. Okey, daripada burung, monyet, apa lagi? Sampailah sekecil-kecil binatang, semut pun boleh makan mangga. Dia buah mangga manis kan? Okey, so dia memberi manfaat kepada manusia dan haiwan. Baik, kalau tengok kotak nombor 3, siapa yang cakap tu? Cacing ni cakap. Okey, apa yang cacing ni cakap? Saya cacing yang kecil dan lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Okey, ni cacing cakap. So cacing kata cacing ni buat apa? Walaupun dia kecil dan lemah, tapi Allah tetap bagi rezeki. Kalau kita fikir cacing ni bukannya ada tanduk ke, bukan ada gigi taring ke untuk dia cari makan kan? Lepas tu dia kecil je, duduk kat dalam tanah, tapi dia tetap boleh hidup. Okey, dia tetap dapat rezeki. Allah tetap bagi rezeki untuk dia hidup bawah tanah. Dan cacing ni pun hidup dia bukan sia-sia. Memang Allah dah tetapkan cacing ni ada kelebihan ataupun manfaat dia kepada manusia dan tanah. Okey, apa tugas dia? Dia kata membantu menyuburkan tanah. Maksudnya cacing ni dia tolong menggemburkan tanah. Bila menggemburkan tanah ni dan sisa buangan dia ataupun dia punya najis dia tu akan menyuburkan tanah yang dia duduk kat situ, dia buang air, dia buang najis kat situ kan. So najis dia tu akan menyuburkan tanah, dan bila dia bergerak dalam tanah tu akan menggemburkan tanah. Okey, so itulah muka surat 84 tu. Itulah yang ada ataupun yang situasi yang berlaku dalam muka surat 84 tu. Okey, matahari, pokok dan cacing ni masing-masing memberitahu apa faedah diorang, apa tugas diorang. Okey, Allah ciptakan diorang ni bukan sia-sia. Okey, so itu muka surat 84. Okey, kita pergi ke muka surat 85. Okey, muka surat 85, cuba tengok. Okey, ini baru diterangkan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Pengertian, okey, tengok sini, pengertian Ar-Rahman. Okey, kita baca. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah antara nama-nama Allah yang Maha Indah.
Okey, ulang. Ar-Rahman Ar-Rahim ialah antara nama-nama Allah yang maha indah, iaitu Asmaul Husna. Kamu biasa nyanyi lagu Asmaul Husna? Okey, dalam nasyid Asmaul Husna tu memang ada terkandung nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, jadi okey, tengok dia punya pengertian dia. Erti Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Saya ulang, Ar-Rahman ialah maksudnya Maha Pemurah. Okey, tengok. Ar-Rahman ialah, okey, tengok sini. Ar-Rahman ialah maksudnya Allah Maha Pemurah. Okey, manakala Ar-Rahim bermaksud Allah Maha Pengasih. Kalau kita baca doa apa-apa kan mesti ada Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim kan. Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Dua-dua ni Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah. Okey. Nama Allah yang bermaksud Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Okey. Baik, seterusnya dia kata hukum dan dalil nakli. Okay, kita wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, kalau tanya hukum, apa hukum kita beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni? Hukumnya wajib. Okey, hukumnya wajib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalil nakli ataupun bukti yang menunjukkan kenapa kita kena beriman ataupun kita kena percaya yang Ar-Rahman Ar-Rahim ni Maha Pemurah dan Maha Pengasih adalah dan naklinya adalah perkataan ataupun ayat, bukan perkataan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu surah Al-Fatihah ayat pertama. Okey, Bismillahirrahmanirrahim ni adalah terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita kata surah Al-Fatihah tu kita tak mula dengan Alhamdulillah, tapi kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebab Bismillahirrahmanirrahim ni memang sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Baik, itulah dalil nakli ataupun apa orang kata bukti daripada ayat Quran yang menunjukkan wajiblah kita beriman dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, maksud dia apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang saya dah baca tadi kan. Okey. Ni ada sambungan dia nombor 4. Tadi sampai 3 kan. Pertama tadi matahari, kedua pokok, ketiga cacing. Okey, so untuk muka surat 85 kita ada tambahan nombor 4. Okey, tambahan nombor 4 iaitu apa ni? Iaitu apa ni? Sorry. Allah memberi akal fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Okey. Okey, so memang dalam buku teks macam ni. Baiklah, jadi Allah memberi akal fikiran. Okey, ini kepada kita manusia. Tadi apa ya? Matahari. Okey, lepas tu pokok ataupun tumbuhan, kemudian cacing tu binatang, and then yang keempat ni ialah manusia, kita sendiri. Allah memberi akal fikiran kepada kita. Kita ada akal. Okey, semua makhluk ada otak. Bukanlah makhluk, bukanlah semua makhluk, maksud saya manusia dan binatang ada otak, tapi binatang, haiwan tak ada akal. Okey, yang ada akal cuma manusia. Manusia ada akal. Okey, akal dan panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Okey, apa beza manusia dengan binatang? Kita sama-sama ada otak. Cuma haiwan tu tiada akal, dia tidak boleh berfikir, dia tak berakal. Kita ni berakal. Okay, kita ni berakal dan kita boleh fikir mana yang buruk dan mana yang baik. Dan jangan lupa Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita sebagai manusia, untuk kita jadi hamba Allah yang paling baik. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran. Okey, itu saja panjang lebar saya dah terangkan untuk tajuk ini, muka surat 84 dan 85. Kejap lagi saya terangkan cara buat dalam buku aktiviti. Okey, sekejap ya. Okey, baik anak-anak, sekejap sikit lagi ya saya sambung. Ini tentang latihan dalam buku aktiviti muka surat 97. Jadi anak-anak kena buat lepas dah dengar Ustazah membebel tadi. Okay, apa yang Ustazah ajar tadi, mama dengan anak-anak boleh buka buku aktiviti muka surat 97. Okey, kerja sekolah ni, homework ni menghendaki anak-anak supaya kena melukis atau ada dua cara lah. Sama ada, cara pertama anak-anak cari apa-apa bahan sekalipun dalam internet ke, dalam majalah ke, dalam paper ke, surat khabar ataupun apa-apa buku terpulang, benda-benda bercetak, bahan-bahan bercetak, okey, yang menunjukkan kepada
apa orang kata, bukti bahawa Allah itu bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, contoh macam tadi kan pokok, matahari kan. Kalau ikut modul pun dia dah bagi contohnya pokok ataupun ikan. So apa-apa saja alam semula jadi ni yang Allah dah ciptakan, tak kira lah bulan pun boleh, bintang pun boleh, apa-apa saja anak-anak boleh fikir. Okey, tapi mesti bahan yang semula jadilah, bukan bahan yang diproses. Okey, bahan semula jadi yang Allah ciptakan untuk kegunaan manusia. Semua apa yang Allah ciptakan dalam dunia ni ada faedah dia kan. So anak-anak kena bukan banyak pun, 4 gambar je dia nak. Okey, 4 gambar je dia nak. Bunga, daun pun boleh. Semua tu memang ciptaan Allah yang orang kata memberi faedah kepada manusia. Okey, so boleh tampal. Atau kalau rasa tak ada majalah dalam rumah saya, tak ada paper ataupun saya tak ada printer, okey, boleh anak-anak boleh lukis. Okey, anak-anak boleh lukis. Lukis pun sebenarnya lagi bagus kan. Jadi anak-anak boleh tunjukkan bakat anak-anak melukis. Okey, lukislah bunga ke, pokok ke, binatang-binatang lukislah, lembu boleh, ayam, apa-apalah, sebab semua tu memang memberi manfaat kepada manusia. Okey, itu saja mama. Jangan lupa hantarkan homework anak-anak pada Ustazah untuk Ustazah nilai dan cek ya. Okey, itu saja. Terima kasih mama. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.